إله إلا الله لا 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 إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan isu permasalahan yang berlaku ketika ini adalah konflik beberapa dekad yang lalu berlanjutan hingga ke saat ini. Bagi orang Islam, Al-Quds merupakan tanah wakaf bagi umat Islam yang harus dijaga oleh seluruh kalangan umat Islam di dunia. Sekian lama keperitan yang dilalui oleh Palestin selama 7 dekad yang lalu untuk mendapat hak kemerdekaan langsung tidak dihiraukan oleh negara kuasa besar. Perampasan serta penindasan dilakukan oleh Zionis membuatkan negara Palestin semakin hari semakin lenyap dari lakaran peta. Negara-negara Alif Ra terutama yang sekutu kepada Alif Min Roya Ka Alif semakin hari semakin pekak dan tuli oleh kerana jiwanya telah dibeli oleh Zionis melalui tawaran manis-manisan hingga tidak sedar bahawa mereka telah digula-gulakan. Ini membuatkan keadaan di Palestin bertambah buruk dan semakin tersepit. Apa lagi yang boleh diharapkan oleh Palestin untuk mendapatkan bantuan jika tetangga mereka telah bersekutu di belakang laknatullah? Sebagai saudara kita yang jauh, takkan kita juga tidak ubah seperti perangai Alif Ra juga bersekutu di belakang Zionis dan menjadi penonton tanpa memikirkan sesuatu. Adakah wajar segala yang berlaku ke atas tanah Palestin kita menghalalkan perbuatan Zionis dan meletakkan bebanan keperitan itu kepada warga tempatan sahaja? Kita juga faham warga tempatan adalah penjaga asal tanah di Palestin yang mewakili kepada kita dari jauh berpuluh-puluhan ribu kilometer. Wahai saudara-saudaraku yang muda-mudi di Nusantara ini, ingatlah Al-Quds merupakan kiblat terawal umat Islam serta terdapat makam-makam para nabi-nabi alaihi salam turut ada di sana, tapak-tapak sejarah Islam, kitab-kitab lama serta jejak peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diangkat melalui peristiwa Isra dan Mi'raj yang harus dipelihara dan dilindungi. Janganlah kita leka dan terjerat dalam penipuan serta fitnah berupa teknologi duniawi hingga kamu tidak langsung mempedulikan apa yang berlaku ke atas saudara kita di Palestin. Dunia dah menghampiri ke arah fasa kelima. Fasa-fasa ini kita harus kuat dalam mengharungi apa yang bakal berlaku. Kita juga sudah tidak punya banyak masa. Jadikan masa-masa ini satu peluang dan ruang untuk kita sama-sama kata sepakat membela saudara-saudara kita, termasuklah tanah di Palestin, dan peluang itu hanya datang sekali. Rebutlah peluang itu semasa kita masih hidup. Bagi yang bukan Islam, terutama warga tempatan di Palestin, mereka tidak mempunyai sebarang permasalahan dengan kepimpinan Islam sebagai penjaga bumi di Palestin. Persefahaman serta
kesepakatan itu sudah dicapai sejak zaman Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi. Adalah wajar bagi mereka mempertahankan hak, maruah, bangsa, agama, keharmonian dan kemanusiaan yang telah terjalin. Sikap setan rejim Zionis itu kita harus tentang habis-habisan, hingga kerana perbuatannya itu tidak harus dimaafkan. Kegilaan rejim Zionis yang ditunjukkan dengan sewenang-wenangnya melepaskan perbuatan terkutuk ke atas saudara-saudara kita dan tanah suci. Ini termasuklah rumah-rumah ibadah kami. Kami tidak akan berdiam diri. Kami akan bangkit untuk agama dan saudara-saudara kami. Dan kamu, Zionis, akan menerima padah sesuai dengan perbuatan terkutuk kamu itu. Perbuatan Zionis ini bukan sahaja dibenci seluruh dunia, malah perbuatan mereka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana sikapnya yang angkuh serta perbuatannya yang membunuh utusan-utusan Allah yang lahir dari bangsa mereka sendiri, mendusta serta menipu semata-mata menjayakan matlamat Dajjal dan menjadi sebagai anjing-anjing gila kuat-kuat Dajjal. Apa yang disaksikan sekarang ini adalah perbuatan mereka yang semakin mendebar kepercayaan terhadap Dajjal dan semakin hampir menjadi kenyataan oleh rejim Zionis. Kami tidak takut, kami juga tidak gentar akan bangsa kamu, sekutu kamu, anjing-anjing kamu. Apa yang kami khawatiri adalah di kalangan kami di Nusantara ini mudah dibeli oleh lambakan wang kertas serta kedudukan, sanggup menghambakan diri menjadi anjing suruhan Dajjal. Kepada pemerintah, jika terlampau menuruti arahan hingga tidak melakukan apa-apa tindakan, konon perbanyakkan alasan undang-undang serta ikatan janji dunia dan seumpamanya. Kamu kena ingat, undang-undang boleh dituruti jika mereka tidak ingkar dari garisan termaktub. Apa guna undang-undang dunia hanya menjebelahi satu pihak sahaja? Kami bukan buta, kami juga bukan pakak, dan kami tidak bisu. Otak kami masih lagi waras untuk berfikir jenis apakah undang-undang dunia ini. Sedangkan garis panduan dan ketetapannya, mereka dan sekutu-sekutunya jugalah yang merangkakannya. Adakah disebabkan sekutu-sekutu ini yang merangka cipta undang-undang tersebut, mereka berhak untuk melanggari apa sahaja atas dasar sebab kerana mereka yang merekanya? Adakah sebab itu kita negara-negara kecil harus melutut sembah? Konon mereka adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Kalau dah perangai 2 kali 5 iblis, takkan nak kata Tuhan yang satu menjebelahi perangai setan? Na'udzubillah min zalik. Kebodohan apakah ini? Kiranya konflik ini tidak dapat diselesaikan melalui perbincangan dan berlanjutan tak berkesudahan, dunia mengheret ke arah yang lebih parah. Negara-negara terlibat seperti OIC kena ada keberanian untuk mencari alasan mengatasi sistem undang-undang dunia yang menyebelahi satu pihak, sebab mereka sendiri telah melakukan terlebih dahulu.
wajib bagi kita berpihak mempertahankan kebenaran. Andai kata negara-negara alif roba tidak mencapai kata sepakat, Nusantara harus mengambil peranan ini, sama ada melalui kenyataan rasmi, melalui kerajaan, atau tidak rasmi melalui underground. Kita harus licik soal permainan taktik kotor dunia untuk kita terus bangkit dalam suasana ketegangan sampai waktunya ketika masa dan saatnya telah tiba. Maka tiada jalan keluar melainkan jalan keluar itu mengarah kepada WW3 hingga merosakkan segala struktur sistem dunia pemerintahan. Pasaran ekonomi menemui jalan buntu. Talian dan rangkaian komunikasi banyak yang tidak berfungsi. Kesemua teknologi telah kembali manual. Wajar kekuasaan pemerintahan sekiranya masih lagi wujud saat itu harus dikembalikan kekuasaan kepada sistem khalifah. Sekiranya berita kesahihan Al-Mahdi didengari, nescaya Yahudi Zionis akan hilang dari muka bumi.